TV KPM. Amin, kita nak gerak mana ni? Lagi genting ni bang. Genting? Jom lah sekarang lah. Siapa lu bang? Helmet abang mana? Helmet? Helmet. Helmet tak payahlah, aku bukan jauh sangat. Genting mana? je pun. Mana boleh bang, keselamatan bang. Apa penting sangat ni helmet ni? Cuba beritahu. Nanti kalau ada kemalangan ke macam mana, nanti abang juga tak selamat. Betul juga kan, macam bahayalah pula. Tak apalah kalau macam tu, abang balik kejap, ambil helmet, nanti abang datang sini balik. Okey, saya tunggu. Kejap tau, tunggu tau. Jangan mana? Kejap lagi, tunggu. Hai murid-murid, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syami, Didik TV KPM untuk slot badan beruniform, pastinya untuk Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Kadet JPJ. Bersama dengan siapa? Tentunya kita masih bersama dengan Cikgu Saira. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam Irfan. Sihat? Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Okey, baik. Alhamdulillah. Terbaik. Okey. Untuk hari ini kita kongsikan kepada murid-murid tentang keselamatan jalan raya cikgu. Jadi sebagai permulaannya, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah sekarang ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, cikgu ialah Cikgu Saira binti Ramli, merupakan salah seorang guru penasihat Kadet JPJ di SMK Pasir Gudang Johor dan merupakan orang kata pegawai teknikal Kadet JPJ Negeri Johor. Alhamdulillah cikgu. Cikgu, berapa tahun pengalaman cikgu mengajar sebagai guru Kadet JPJ? Bermula tahun rintis daripada 2015 sehingga kini. Alhamdulillah, terbaik cikgu. Okey, kita akan kongsikan kepada murid-murid di rumah berkaitan dengan keselamatan jalan raya cikgu. Jadi mukadimahnya, silakan. Okey. Pendedahan mengenai orang kata aspek keselamatan jalan raya perlu murid-murid kuasai. Sebab kita ni adalah pengguna jalan raya. Di mana pengguna jalan raya ni terdiri daripada yang orang kata yang selalu kita buat adalah kita ni menjadi seorang pejalan kaki. Itu biasa. Itu biasa. Dan murid-murid di rumah mungkin penunggang basikal. Pergi sekolah naik basikal, betul? Dan juga penunggang motosikal. Betul juga. Itu antara tiga yang paling terdekatlah, situasi yang terdekat dengan murid-murid di rumah. Ya. Kalau macam kita orang dewasa, mungkin kita adalah pemandu kereta. Betul. Kita juga adalah pengguna pengangkutan awam. Itu juga adalah pengguna jalan raya. Ya, cikgu. Okey, untuk aspek keselamatan pejalan kaki, yang ini perlu dititik beratkan oleh murid-murid di sekolah. Kerana biasanya murid-murid di sekolah menggunakan orang kata platform berjalan kaki ni untuk pergi dan balik sekolah. Setuju? Okey, dan ada antara kita juga orang dewasa, murid-murid di sekolah berjalan kaki untuk ke sesuatu destinasi. Jadi aspek-aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan adalah yang pertama, kita mestilah kalau kita nak berjalan, kita tak boleh berjalan di tengah jalan raya. Kita mestilah menggunakan bahu jalan raya. Bahu jalan. Untuk melintas, orang kata bukan melintas, untuk berjalan. Jadi guna di bahagian tepi, bahu jalan. Oh, tepi tu bahu jalan tepi, cikgu. bahu Mungkin jalan. ada yang tanya mana bahu jalan cikgu kat mana? Di bahagian tepi. Bahagian tepi. Di bahagian tepi. Okey, Yang kedua, seandainya di kawasan tersebut, biasanya di kawasan berhadapan dengan sekolah, kita ada orang kata zebra crossing. Zebra crossing yang hitam putih tu cikgu, ya, betul, yang zebra crossing, di mana murid-murid perlu menggunakan zebra crossing tersebut untuk melintas jalan. Kita tak boleh sesuka hati nak melintas di kawasan yang sibuk. Jadi gunakanlah zebra crossing untuk tujuan adik-adik melintas apabila adik-adik berjalan kaki. Yang seterusnya adalah apabila ada jejantas disediakan. Jejantas di kawasan sekolah. Murid-murid perlulah menggunakan jejantas tersebut. Janganlah kita sewenang-wenangnya lintas jalan begitu saja. Kadang-kadang murid-murid ni nak mengambil kesempatan, konon-kononnya nak menjimatkan masa, nak bergerak ke sebelah sana, tidak menggunakan jejantas. Sebab jejantas ni kena naik tangga. Betul cikgu. Kadang-kadang tu kan kita mungkin dah terlewat ke sekolah cikgu. Jadi kita menggunakan jalan mudah, melintas jalan tanpa menggunakan jejantas. Salah perkara itu. Salah dan sangat berisiko. Kalau berlaku kemalangan, boleh menyebabkan kemalangan maut kepada murid-murid semua. Selain daripada itu, aspek keselamatan lain juga.
Okey, kalaulah contohnya kita nak berjalan kaki dengan tujuan pergi balik sekolah ataupun mana-mana, bermaksud biarlah kita berjalan bersama rakan-rakan ataupun keluarga yang terdekat. Kita tak boleh berjalan seorang. Bahaya sebabnya mungkin juga kita akan terdedah dengan risiko-risiko bukan kemalangan saja, tetapi kes ragut contohnya. Okey. Dan juga ada di kalangan murid-murid kita yang mungkin terkena dengan gangguan seksual di luar. Ya, betul cikgu. Dan mungkin ada juga kita pernah dengar kes sebelum ini iaitu kes penculikan. Betul. Okey, jadi kalau kita ada teman bermakna adalah orang kata peneman dan juga orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sebab tu orang kata berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Okey. Jadi aspek-aspek keselamatan lain itu yang cikgu bagi tahu secara umum, iaitu berkait dengan pejalan kaki. Tapi pejalan kaki ni mestilah orang kata nak melintas jalan. Di mana aspek-aspek yang penting, prinsip-prinsip yang mereka perlu pakai, iaitu yang pertama, kita ada 5 prinsip untuk melintas jalan. Yang pertama adalah kita kena berhenti dulu. Apabila kita nak melintas jalan, kita kena pastikan diri kita berhenti. Jangan sewenang-wenangnya terus melulu melintas. Okey, kita berhenti dulu di bahu jalan. Maksudnya di luar daripada kawasan jalan raya tersebut. Lepas berhenti, cikgu. Okey, yang kedua, kita kena melihat. Melihat. Ini yang selalu murid-murid di rumah buat, iaitu kita kena tengok ke kanan, ke kiri dan ke kanan semula untuk memastikan keadaan kedua-dua arah kiri dan kanan selamat daripada kenderaan-kenderaan yang orang kata yang berkelajuan tinggi. Okey, yang kedua adalah melihat ke kanan, ke kiri, kanan balik. Kembali. Okey. Apabila mata kita melihat kenderaan-kenderaan di kanan dan kiri kita tidak membahayakan kita, bermakna kita kena menggunakan pendengaran kita, iaitu mendengar. Dengar apa, cikgu? Dengar bunyi kenderaan. Kadang-kadang mata kita ni boleh tersalah lihat. Betul. Tengok kanan kiri pun kita dah rasa selamat, tapi kita kena gunakan panca indera kita, telinga, untuk mendengar. Mungkin mata tak dapat melihat, tapi kita dengar ada bunyi kenderaan yang menghampiri kita. Jadi contohnya, kita kena cikgu, gunakan. kita boleh dengar tiba-tiba ada bunyi motor yang sangat kuat, tapi tak nampak mana motor. Sebab kenderaan yang berkelajuan tinggi ni biasanya mata kita pun kadang-kadang boleh terleka dengan betul, Irfan. Okey, so kita kena gunakan pendengaran kita untuk prinsip yang keempat. Okey. Dan last sekali, apabila kita tengok kanan, kiri, kanan, pendengaran kita pun tidak ada kenderaan yang menghampiri kita, bermakna kita boleh melintas jalan dengan prinsip yang kelima, iaitu sentiasa berwaspada. Waktu kita melintas jalan tu kita tak boleh nak main-main lah. Bermaksud kita kena sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Kemungkinan besar ada kereta yang akan menghampiri kita semasa kita melintas jalan kena tersebut. sentiasa bersedia dan berwaspada, cikgu. Jangan kita main telefon semasa melintas jalan. Betul. Itu memang cukup bahaya. Jangan kita bergurau-gurau. Betul. Jangan tolak-tolak kawan ke apa. Tak boleh. Jangan. Okey. Jadi itu adalah aspek orang kata aspek untuk keselamatan pejalan kaki. 5 prinsip, cikgu. 5 prinsip tadi untuk melintas jalan. Okey. Untuk yang kedua adalah untuk penunggang motosikal. Ramai murid-murid kita ni yang orang kata yang menggunakan motosikal sebagai cara untuk mereka hadir ke sekolah. Ataupun ada antara murid-murid kita, terutama yang tingkatan 4, yang tingkatan 5 dia dah mempunyai lesen. Betul. Jadi mereka menunggang motosikal dengan jarak yang jauh bersama dengan kumpulan-kumpulan mereka. Jadi aspek-aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan untuk sebagai penunggang motosikal adalah dari segi bahagian keselamatan kepala, cikgu. Dan juga pakaian yang mereka gunakan sewaktu mereka menunggang motosikal ini. Okey. Jadi kita nak tunjukkan sedikit pemakaian yang sesuai dan juga pemakaian helmet, topi keleda ni yang tepat kepada murid-murid kita di rumah. Okey, sebagai contoh untuk memastikan keselamatan kita ni terjamin. Okey, jom Irfan kita ke depan. Silakan, cikgu. Kita nak panggil siapa hari ni? Okey, kita minta bantuan Kadet Rafiq. Okey. Kadet Rafiq macam pernah kenal lah. Assalamualaikum. Silakan Rafiq. Wah, Rafiq apa khabar? Sihat? Sihat. Okey, Rafiq pakai baju apa ni, cikgu? Macam stylo je. Ini adalah jaket keselamatan sewaktu kita menunggang motosikal. Di mana kalau kita tengok aspek keselamatan yang ada pada pakaian ini, kalau tengok kalau Irfan boleh pegang di bahagian bahu, di bahagian siku, tengok ni siku, bahu dan juga di belakang. Smart keras ni. Macam ada sesuatu kan pada jaket ini. Ini adalah dinamakan sebagai padding. Padding ni adalah untuk tujuan seandainya kalau berlaku kemalangan dan menyebabkan kita jatuh,
kita masih masih mempunyai alas yang tebal untuk di bahagian-bahagian tertentu, untuk mengurangkan kecederaan. di bahagian siku, di bahagian bahu dan di bahagian belakang pun memang ada padding yang disediakan. Ini jaket yang sesuai lah. Okey, yang kedua adalah dari segi pemakaian tali keselamatan. Walaupun dah pakai jaket, tetapi tali keselamatan ni ataupun jaket keselamatan yang mana tali ataupun jaket keselamatan ni ianya biasanya berwarna terang. Betul. Supaya kehadiran kadet ini ataupun murid-murid sewaktu menunggang dilihat ataupun senang dilihat oleh kenderaan-kenderaan lain. Jadi kena pakai tali tali keselamatan. Okey. Kalau tak nak tali keselamatan, boleh pakai jaket keselamatan. Berwarna terang juga. Cikgu, kalau kita pakai tali keselamatan yang warnanya gelap, tak nampak lah tak cikgu. Nampak, kan? memang tak nampak. Sia-sia je lah pakai. Sia-sia saja dan mengundang kepada risiko kemalangan. Okey. Jadi yang seterusnya adalah ini di bahagian pakaian. Okey, dan of course lah mesti berkasut lah sewaktu adik-adik ataupun murid-murid menunggang motosikal. Okey. Dan aspek keselamatan lain lagi adalah keselamatan di bahagian kepala. Ini sangat perlu murid-murid laksanakan, wajib pakai. Kalau tak pakai, seandainya berlaku kemalangan, jatuh walaupun orang kata dengan kelajuan yang tidak maksimum. Betul. Kecederaan kepala biasanya akan menjadi cederaan yang parah. Aspek keselamatan di bahagian kepala. Mesti kena pakai topi keleda ataupun helmet ni di bahagian kepala. Dan topi keleda ini perlu mempunyai aspek keselamatan yang di mana topi keleda yang kita beli ataupun yang kita pakai mestilah mempunyai kelulusan siri. Okey, baik. Tapi tak boleh pakai saja cikgu. Nak kena ketat ke tu? Sebelum ketatkan, kita kena pastikan dulu saiz topi keleda yang kita pakai ini bersesuaian dengan kepala kita. Supaya kita pakai tu tak adalah ke belakang ataupun ke depan dan boleh membahayakan kita punya keselamatan dari segi pemandangan mata kita. Okey. Dan seterusnya, saiz dah okey. Okey, kita kena pastikan tali topi keleda ini di-lock dengan rapat, ketat. Dengan ketat. Orang kata kalau ketat sangat boleh sampai tercekik. Tapi yang boleh kita gunakan adalah kita boleh memasukkan jari kita di bawah dagu kita sebanyak 2 jari. Okey, cuba. Okey, 2 jari. Boleh masuk. Okey. Kalau contohnya 2 jari tu dah rapat. Kalau contohnya ada lagi ruang-ruang, kita boleh ketatkan lagi sehingga hanya 2 jari saja yang boleh dimasukkan di bawah dagu kita. Itu adalah orang kata keselamatan yang perlu kita titik beratkan. Okey. Tengok dari segi spek pemakaian ni, satu lagi adalah pemakaian glove ni. Seandainya berlaku orang kata jatuh ataupun apa, biasanya tangan kita ni lalu yang akan capai di bahagian lantai ataupun apa-apa. Ini akan mengelakkan kecederaan pada bahagian tapak tangan kita. Baik, cikgu. Bagaimana dari segi seluar, cikgu? Kalau pakai seluar pendek boleh ke? Seluar pendek tidak digalakkan. Kalau boleh kita pakai seluar yang orang kata yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sebenarnya ada seluar untuk penunggang kalau orang kata penunggang motosikal, tapi cukuplah memadai kita tutup anggota badan kita supaya bila berlaku orang kata jatuh ataupun kemalangan bermakna ada alas di bahagian kita punya anggota bahagian kaki. Okey, terima kasih Cikgu Saira. Jom kita vroom-vroom dulu. Berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Badan Uniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Vroom vroom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Badan Beruniform Didik TV KPM, saya Irfan Syami dan Cikgu Saira untuk kadet JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Okey, untuk segmen kali ini kita akan lihat kepada keselamatan diri, Cikgu. Diri siapa? Diri penunggang basikal. Tadi Cikgu dah cerita pasal pejalan kaki, penunggang motosikal dan sekarang ni Cikgu nak ceritakan aspek keselamatan penunggang basikal. Basikal. Siapa yang selalu gunakan basikal, Cikgu? Yang selalu gunakan basikal ni adalah murid-murid di sekolah. Di mana, Irfan, murid-murid di sekolah ni bukan saja pergi balik ke sekolah menunggang basikal, tetapi mereka dah menjadikan orang kata sukan berbasikal ni sebagai gaya hidup sihat mereka sekarang. Gaya hidup sihat, setuju Cikgu. Perjalanan jauh lagi, dengan jarak jauh lagi mereka mengayuh basikal. Tapi pastinya akan ada juga aspek keselamatan yang patut kita jaga, Cikgu. Betul. Antaranya? Antaranya. Untuk penunggang basikal, terutama yang menunggang dengan jarak yang jauh. Cikgu tahu murid-murid di luar sana, sekarang kalau cikgu mengayuh basikal pada hujung minggu, cikgu lihat ramai murid-murid di sekitar cikgu yang sama-sama mengayuh. Jadi aspek-aspek keselamatan perlu murid-murid telitikan kerana
Kalau tidak, kalau kita ambil mudah berkaitan dengan keselamatan ni, murid-murid mungkin boleh orang kata berisiko untuk mendapat kecederaan ataupun kemalangan-kemalangan. Okey. Yang pertama dari segi aspek pakaian. Pakaian. Apa yang patut kita pakai cikgu nak kaya basikal ni? Pakaian yang sesuai. Kalau boleh, yang mana murid-murid yang di luar sana yang orang kata mengayuh basikal yang jarak jauh. Jarak jauh. Bermakna belilah satu jersey cycling ataupun seluar cycling yang orang kata direka khas yang mempunyai sifat aerodinamik, dan juga orang kata seluar tu memang untuk tujuan keselamatan di bahagian kaki kita, punggung dan ke kaki kita, di mana seluar orang kata seluar cycling ni dia ada padding padding tu di bahagian kita punya punggung kita, di mana ianya akan orang kata mengurangkan risiko daripada impak dia, dan juga kaki kita akan orang kata tidak melecet lah, Irfan. Tidak melecet. Seluar tu memang dah direka khas untuk tujuan keselamatan di bahagian kaki kita. Okey. Contohnya cikgu macam abang ni pakai ke? Itu seluar ni memang dah ada padding dia di bahagian bawah. Okey. Ini abang ke kakak cikgu? Okey. Oh, kakak cikgu. Minta maaf saya salah. Okey. Baik. Itu dari segi pakaian lah. Pakaian dia lebih kurang dan, macam ni. Keselamatan di bahagian kaki juga perlu diutamakan, iaitu mestilah memakai kasut. Kasut macam mana cikgu? Kalau pakai kasut sekolah boleh ke? Kasut sekolah boleh. Janji dia bertutup dan juga orang kata dapat memberi perlindungan kepada bahagian tapak kaki kita. Dan selesa. Kasut sukan boleh. Kalau yang ride dah jauh mesti dah ada. Contohnya mountain bike shoes. Mesti dah ada. Mesti dah ada. Okey. Ataupun road bike shoes. Mesti adalah salah satu. Tapi paling paling basic pun kasut sukan dah memadai. Cikgu, kalau Irfan tiba-tiba cikgu kan terlupa nak pakai kasut sukan, pakai selipar cikgu naik basikal, bahaya ke tak cikgu? Boleh Irfan nak pakai, itu pilihan dan juga sikap diri sendiri. Tetapi seandainya berlaku kemalangan, mesti Irfan akan mengalami kecederaan pada bahagian kaki. Mesti ada luka, mungkin boleh terseliur di bahagian kaki sebab impak yang tinggi akan kita dapat pada bahagian kaki kita juga. Baik cikgu, jadi kita elakkan perkara itu, kita pakai kasut yang sesuai semasa mengayuh basikal. Okey, selain daripada itu, yang wajib kita pakai adalah di bahagian kepala kita, keselamatan di bahagian kepala kita, iaitu topi keledar ataupun helmet untuk basikal. Okey. Di mana helmet ini paling basic lah untuk murid-murid di rumah yang menggunakan basikal sebagai orang kata kenderaan untuk pergi dan balik sekolah, walaupun bukan dengan jarak yang jauh, tapi cukup memadai seandainya kita ada helmet untuk basikal ini, kerana ia boleh mengurangkan risiko seandainya jatuh ataupun kemalangan, kecederaan parah yang berlaku di bahagian kepala kita. Cikgu. Okey. Jadi jom kita ke depan dulu, silakan. Kita akan panggil lagi seorang murid untuk bersama kita sekarang ini berkongsi kepada kita cara untuk memakai topi keledar dengan betul. Jadi siapakah dia cikgu? Okey, Kadet Amin. Silakan. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kita nak tunjukkan demonstrasi bagaimana untuk kita memakai topi keledar basikal dengan betul. Silakan cikgu. Tunjuk dulu cikgu. Yang di bahagian dalam ni yang cikgu kata. Sabar dia nak pakai cikgu, sabar kejap. Okey, di bahagian dalam ni yang cikgu kata mempunyai padding. Padding ni biasanya boleh buka lah dan kita boleh basuh. Inilah orang kata salah satu, selain daripada material helmet ini bersesuaian dengan orang kata yang spek yang sebenar. Bermakna dalam ni pun kita ada padding-padding yang boleh orang kata memberi keselesaan dan juga keselamatan di bahagian kepala. Okey, jadi boleh pakai. Okey. Pakai dulu Min. Pakai mesti kena saiz samalah. Saiz ni mengikut saiz kepala. Okey, seandainya macam ngam. Okey, dah pakai, kita boleh tengok sama ada helmet ini sesuai ataupun tidak dengan kita menggerakkan kepala kita. Okey. Gerakkan Min kepala. Belum lagi Min. Min. Sabar Min. Gerakkan kepala gerakkan dulu. Okey. Kalau sikit, macam ni dah sesuai lah saiznya. Okey, kerana orang kata tidak bila murid ini menggerakkan kepala tak terjatuh lah, maksudnya tak jatuh macam ni. Biasanya saiz ni mainkan peranan penting juga. Okey. Mungkin ke belakang juga apabila ditiup oleh angin. Okey, jadi saiznya mesti kena yang sesuai. Kena ngam-ngam lah cikgu. Ngam-ngam. Okey. Cuma yang dalam tu kita boleh adjustkan dengan strap adjuster di belakang. Kita boleh pusing. Macam helmet motosikal tadi kita tak boleh pusing. Yang ni kita boleh pusingkan helmet tersebut. Okey. Di bahagian belakang ni Okey, mungkin cikgu boleh pusingkan Amin. Amin pusing Min. Okey. Di bahagian strap adjuster ni kita boleh adjustkan lah. Okey, selesa Min. Selesa tak? Okey. Okey,
yang bahagian dalam tu akan mengecil ataupun mengembang Ketat mengikut ke, Min? keselesaan. Ketat ke? okey. Okey. Jangan terpaksa Boleh? tau. Selesa. Kalau ketat bagi tahu. Okey, selesa. Dan apabila kita gerakkan kepala kita, mesti benda tu tak akan terjatuh lagi. Okey, itu di bahagian keselamatan bahagian kepala dalam helmet tersebut. Okey. Lepas tu, cikgu? Sama juga dengan tali, orang kata tali topi keledar untuk motosikal. Ini pun perlu kita ketatkan juga. Okey, boleh sekarang? Okey, kita Tapi janganlah sampai kita ketatkan tu, kita pakai sehingga boleh mengundang kepada tercekik ataupun dan sebagainya. Sesak nafas pula nanti. pula. Cikgu, satu Okey. soalan. Tadi Ya. kalau kita nak gunakan topi keledar untuk motosikal, kena masukkan 2 jari. Okey. Kalau untuk basikal? Sama saja. Okey, kita masukkan jari kita. Sama ada 2 ataupun 4 pun boleh. Sebenarnya sama je ukuran dia ni. 2 di bahagian ni. Okey, masukkan. Okey, seandainya bersesuaian dan tidak, orang kata tidak terlampau longgar, inilah orang kata salah satu cara pemakaian yang terbaik untuk murid-murid di rumah juga. Okey. Jadi Amin, rasa selesa tak sekarang? Selesa. Selesa. Ketat tak pakaian tu? Ngam-ngam, okey. Ngam selesa. Okey, cara pakai daripada betul, rasa tak tercekik dan sebagainya, itu kita panggil lulus. Ya. Okey, itu adalah ciri keselamatan yang berkait dengan bahagian kepala. Okey, semasa kita nak orang kata cycling dengan jarak yang lebih jauh terutamanya. Kalau yang pergi balik sekolah tu memang ibu bapa dah tahulah. Betul. Aspek keselamatan lain juga yang perlu kita titik beratkan, iaitu kita kena bagi tahu orang kata bagi tahu ahli keluarga kita yang terdekat ke mana kita nak Lokasi kita, ya, kerana keberadaan. seandainya dah berapa jam tak balik-balik lagi, mungkin ibu bapa kita Akan murid-murid risau. akan risau dan Ya. akan mencari di lokasi yang sebenar yang adik-adik beritahu tadi. Okey, lain aspek lain. Semasa kita kayuh tu, Ya. kita mesti memastikan kita dah kayuh, beria kayuh ni, kita perlu memastikan selalu peka kepada kita punya heart rate, bacaan heart rate kita. Nadi kita, bacaan nadi heart rate kita. kita. Ya. Kerana kadang-kadang kita orang kata kita memaksa diri kita untuk berkayuh sehingga menyebabkan penat dan juga heart rate kita berada dalam keadaan maksimum. Macam mana kita nak ukur heart rate maksimum kita? Dengan menggunakan formula. Ini untuk orang kata untuk guide kita. Kalau kita tengok tu kita dah berada di tahap heart rate macam tu, kita patut berhenti berehat dulu. Formula tu macam mana, cikgu? Formula dia adalah 220 tolak dengan umur kita. 220 tolak dengan umur. Contohnya Okey. umur 20. 200 tolak 20 bermakna heart rate maksimum 200. 200. Oh. Seandainya melebihi ataupun dah berada di 200 tu, sepatutnya kita dah berhenti rehat. Baik, cikgu. Jadi sebelum kita bersukan, cikgu, pastinya kita juga perlu melakukan aktiviti regangan. Betul tak? Betul lah. Aktiviti regangan ni paling utama juga supaya otot-otot kita tidak terkejut. Dan bersedia. Ya, bersedia. Biasanya kita kayuh basikal ni pada waktu pagi. Betul. Pada waktu pagi tu otot-otot kita pun tidak berfungsi Masih lagi. berehat Masih lagi, lagi berehat. kan? Awal pagi kot. Okey, macam kereta jugalah. Mesti panaskan dulu kita Enjin. punya enjin untuk tujuan keselamatan. Jadi buatlah sedikit orang kata regangan ringkas supaya otot-otot kita ni boleh berfungsi dengan baik dan peredaran darah kita berjalan dengan lancar. Okey, Baik, kita cikgu. boleh buat sedikit regangan lah untuk Okey, tak ada masalah. contoh kepada murid-murid di rumah juga. Okey? Baik, bersama dengan Amin ke, cikgu? Bolehlah. Okey, Amin Terus. boleh tunjukkan dekat Abang Irfan macam mana aktiviti regangan sebelum kita melakukan aktiviti kayuhan basikal. Okey, bermula daripada bahagian kepala dululah. Okey, silakan, Amin. Okey, di bahagian kepala. Okey, ke atas dulu. Okey. Di Bawah. bawah. Okey. Okey. Kita gerakkan kepala kita Ke kiri. kanan. Okey. Okey, take time kita tak perlu buat laju-laju. Kiraan mungkin 8, cikgu, 8. 8 kiraan. 15 sesuai. Okey, kiri. Okey. Okey, lepas tu, di Min? bahagian tangan. Kerana Okey, aktiviti macam berbasikal ni kita memerlukan pergerakan semua. Semua anggota kepala badan. kita pun bergerak, tangan dan juga Okey. bahagian kaki Kiri terutama. pula. Okey. Lagi, Min? Okey, pinggang. Pinggang. Okey. Macam mana, Min? Okey, bahagian bawah. Okey. Ya. Baik. Menggerakkan sedikit Okey. otot-otot di bahagian pinggang dan Min? terutama di bahagian kaki lah. Kaki, Kaki memang kita pakai, orang kata guna untuk mengayuh basikal. Lagi-lagi Baik. dengan jarak yang jauh. Okey. Sikit lagi, Min. Kita habiskan belah Okey. kiri pula. Okey. Okey. Satu lagi dan selesai. Okey, terima kasih, Amin. Rasa macam mana? Lebih bersemangat, bertenaga? Sedia untuk kayuhan seterusnya? Sedia. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Saira kerana kongsi kepada kita tentang keselamatan diri. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Solat Badan Beruniform Didik TV KPM Kadet JPJ. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM untuk Kadet JPJ bersama dengan Cikgu Saira. Okey, untuk segmen kali ini kita akan lihat kepada aspek keselamatan kepada kenderaan, Cikgu. Fokusnya kepada kenderaan apa hari ini? Okey. Aspek keselamatan kenderaan ini perlu kita titik beratkan. Okey, apa saja kenderaan yang kita naik, kita kena cek dulu sama ada kenderaan tersebut berfungsi dengan baik ke tidak. Okey, untuk hari ini cikgu bawakan orang kata 2 buah basikal ni untuk cikgu tunjukkan orang kata ciri-ciri keselamatan pada basikal yang terbaiklah yang boleh murid-murid di rumah ikuti. Okey. Yang pertama, okey, untuk kita punya kenderaan iaitu basikal pada hari ini mestilah mempunyai orang kata mempunyai peralatan-peralatan yang lengkap. Contohnya misalnya kita kena tengok dulu sama ada brek kita ni berfungsi dengan baik ataupun tidak. Macam mana kita nak cek? Kita tekanlah. Kita tekan brek. Seandainya kalau kita tekan, okey, kenderaan kita tidak bergerak, bermakna apa yang berlaku pada kenderaan kita mempunyai brek yang berfungsi dengan baik. Brek ini memang penting ada pada basikal. Kalau kata basikal tu tidak mempunyai brek, macam mana kita nak memberhentikan ataupun memperlahankan kita punya basikal kita. Okey, kalau kita tengok Ifan, basikal lajak terutamanya. Basikal lajak, kes yang kita orang kata apa sedih bila dengar cikgu kan. Dahlah kecil, tidak boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Tetapi juga tidak mempunyai brek. Kalau kita perasan, mereka menggunakan apa untuk memberhentikan kenderaan basikal lajak tu? Hanya menggunakan kaki saja. Okey. Jadi ciri-ciri tu memang tidak selamat. Okey, basikal kita mesti mempunyai brek. Okey, brek yang selamat diguna pakai. Yang berfungsi. Yang kedua, okey, yang perlu kita orang kata periksa lagi iaitu pada bahagian rantai kita. Rantai basikal, cikgu. Rantai basikal kita. Mestilah kita sebelum kita kayuh tu, kita mesti dulu cuba. Kita cuba dulu dengan orang kata pusingkan. Okey, dengan pusingkan. Seandainya orang kata tidak ada berlaku kerosakan ataupun ada bunyi yang tidak selesa didengari ataupun kita tengok keadaan rantai basikal kita kering, terlampau kering. Jadi kita kena letakkan sedikit minyak pelincir bagi orang kata memudahkan kita punya pergerakan nanti. Okey. Tanpa masalah cikgu kan. Okey, jadi kalau dah selamat bahagian rantai. Okey, apa lagi cikgu? Okey, yang paling utama adalah yang ketiga adalah lampu yang digunakan kerana kita punya basikal ni bukan macam motosikal kita dah ada siap-siap lampu depan, belakang, signal. Okey, jadi kita perlu menambahkan sedikit aksesori iaitu lampu di bahagian hadapan dan belakang. Apa tujuan dia? Kalau lampu di bahagian hadapan ni untuk adik-adik yang orang kata yang pergi sekolah. Orang kata pergi sekolah ni nak kena sampai pukul 7. Nak keluar rumah mungkin pada pukul 6 pagi. 6.30. Jadi keadaan pada waktu itu masih lagi gelap. Jadi mestilah ada sedikit cahaya. Bukan untuk tujuan adik-adik saja. Untuk tujuan orang kata supaya kereta-kereta lain pun orang kata akan nampak kehadiran kita pada jalan raya tersebut. Okey, jadi kena ada lampu di bahagian hadapan. Belakang perlu ke cikgu? Belakang perlu. Dekat mana letak cikgu? Biasanya kita letak di bahagian seat ni. Okey, tempat duduk ni cikgu Ini lampu. dekat belakang ni. Kita kena checklah berfungsi ataupun tidak. Cerah lampu dia cikgu. Okey, dan yang di belakang okey pun samalah kita bagi isyarat jap Okey. Wow, berkelip-kelip dekat belakang tu. Jadi dengan memasang lampu depan dan belakang ini, dapatlah kita orang kata mengambil langkah berjaga-jaga, berjaga-jaga supaya kenderaan-kenderaan lain juga dapat melihat kehadiran kita. Cikgu, mungkin cikgu boleh pusing sikit basikal tu, kita nak tengok dekat belakang tu lampunya macam mana. Banyak di pasaran, kita boleh pilih. Salah satu lagi lampu pun boleh. Ifan boleh terus pasanglah. Yang ni di basikal. Itu belakang Belakang. Itu belakang. Naikkan sikit seat dia. Okey, cikgu bantulah. Okey, cikgu nak ke sini. Okey. Silakan cikgu. Okey. Baik. Naikkan dulu seat. Naikkan ke atas sikit. Okey. Ini ikut keselesaan kita lah, Ifan. Baik. Lepas tu nak letak di bahagian mana? Okey, bahagian yang sesuai. Mungkin ada setengah penunggang basikal meletakkan di bahagian tepi ni. Ini tepi dah ada ni. Okey. Di tepi. Okey, boleh pasang juga. Ini kat sini? Di bahagian belakang. Okey. Baik, kita pasang dulu cikgu. Pasang. Okey, kita pasang dulu. Okey, sangat penting di bahagian belakang ni untuk pengguna jalan raya yang lain yang berada di belakang kita mesti nak kena ada suatu isyarat awal untuk mereka bersedia untuk seandainya berlaku apa-apa yang tidak diingini di bahagian hadapan mereka. Jadi mereka boleh melihat lampu ini sebagai isyarat awal kepada mereka bahawa
ada penunggang basikal lain yang Tengah orang menggunakan jalan raya. menggunakan jalan raya pada hadapan kenderaan mereka. Okey, jadi ini salah satu gadget yang sesuai yang perlu ada lah pada kenderaan kita, iaitu basikal pada hari ini. Baik, Sama cikgu. juga Irfan dengan orang kata Yang ni cikgu? lampu di bahagian hadapan terus Okey. pasang. Okey. Pasang dekat sini? Ya, betul. Okey, kita buka dulu. Okey. Kita buka dan kita nak pasang di bahagian hadapan untuk memberitahu kepada pengguna yang lain yang kita ada dekat situ, Ya, cikgu. betul. Okey, sekejap. Okey. Dan lampu, lampu yang dipasang hari ini, orang kata dia sekali dengan yang di tepi ni, iaitu Apa tu, cikgu? okey, jap. Di tepi ni kita panggil apa? Ini adalah Horn ke? loceng atau Loceng. horn. Macam horn untuk basikal Okey, lah kan? kita ada yang manual. Yang ni? Irfan boleh tunjukkan. Ini yang manual. Itu yang manual lah. Okey. Yang manual. Baik. Kalau ini ada bunyi ke, cikgu? Yang ni ada bunyi. Okey. Sewaktu kita menunggang ni, kadang-kadang ada kehadiran orang di bahagian depan kita, terutama orang kata terutama apabila kita menunggang basikal ni di taman. Di taman. Biasanya di taman tu ada juga orang yang tengah jogging, yang Betul. tengah berjalan, pengguna jalan raya yang Mungkin lain. dia tak perasan, cikgu, kita kat Kita belakang. tak perasan, kita nak ke depan, tapi mereka menggunakan landasan tersebut untuk membuat senaman. Jadi apa yang perlu kita buat, takkan kita nak say ke tepi. Tepi sikit. Kita bunyikan sahaja. Kita bunyikan sahaja horn ni sebagai isyarat. Okey, dia kata. buat akan ke tepi sikit. Ke tepi dan Teruskan memberi larian laluan dia. kepada kita. Itu sebab penting gadget-gadget inilah. Okey. Jadi yang lain lagi. Apa lagi, cikgu, selain daripada 3 perkara ni? Dah okey, cuma kena ada satu lagi langkah keselamatan, iaitu kita kena ada lock kita punya. Seandainya kita nak berhenti di kedai, okey, kita perlu menggunakan orang kata kunci basikal ini untuk tujuan keselamatan. Betul, cikgu. Bagaimana dari segi aspek tayar, cikgu? Okey, tayar pula. Betul, Irfan. Kita kena cek dulu keadaan tayar kita, di mana mesti kena ada pressure yang cukup. Pressure yang sesuai yang ada pada bahagian tayar kita adalah dalam lingkungan 100 hingga 120 PSI. Tekanan yang sesuai, cikgu. Kita boleh cek sama ada bila kita tekan ni, dia tidak terlampau lembek. Dan tidak terlampau keras Tidak pula, terlampau kan? keras. Ada sampai letak 150 PSI. Tidak sesuai lah. nanti meletup Yang kan? paling sesuai, Ya. 100 hingga 120 PSI saja. 100 hingga 120 PSI. Ya. Betul. Okey, cikgu. Kalau kata lembek, nanti mungkin bila kita kayuh tu akan mengundang kepada kecelakaan. Mungkin kita tak stable. Betul. Dan akan menyebabkan kita boleh jatuh daripada kita punya kenderaan, iaitu basikal ini. Okey, cikgu. Apa lagi, cikgu, selain daripada tayar, kita punya rantai basikal, lampu brek, lagi Okey. apa lagi, cikgu? Aspek keselamatan lain Ya. juga. Okey, kalau Irfan tengok basikal sekarang ni, kita ada lock tahu kat sini. Okey, dekat tayar ni, cikgu. Lock ini kita boleh pusing sebenarnya. Silakan, cikgu. Ni pusing ni. Dan kita kena pastikan lock ini sentiasa ketat. Cuba Irfan tolong cikgu. Okey, ketat. ke belakang, Ke belakang. Longgarkan dulu. Longgarkan. Longgarkan, dia boleh pusingkan dulu. Okey. Okey, dan Kita ketatkan. Ini pun sama. Okey. Tujuan dia ni, kita nak kita nak Baik. bawa kenderaan ni. Kita biasanya orang kata penunggang basikal ni akan membuka tayar ni lah untuk dimasukkan ke dalam kenderaan. Bila kita pasang balik, kita kena pastikan lock ini diketatkan dengan rapi supaya apabila kita kayuh tu, Walaupun laju macam mana pun sentiasa stabil. Sentiasa stabil dan tak tercabut. Bayangkan, cikgu, bayangkan. tiba-tiba tengah bawa basikal ni, tayar tercabut macam mana, cikgu? Okey, jadi aspek keselamatan kenderaan ni perlu kita titik beratkan. Bukan saja keselamatan diri kita. Ya. Basikal ni pun penting untuk kita, orang kata untuk kita jaga dan juga periksa sebelum kita membuat kayuhan. Sama ada sewaktu orang kata kadet ataupun sewaktu murid-murid nak pergi balik sekolah ataupun dengan jarak kayuhan yang lebih jauh. Betul, Okey. cikgu. Itu adalah kombo terbaik di mana kita kena jaga aspek keselamatan diri. Betul. Dan juga aspek keselamatan kenderaan kita. Misalnya basikal ataupun motosikal. betul. Okey, jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Badan Uniform Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Badan Uniform Kadet JPJ bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Saira. Okey, untuk berkongsi kepada anda berkaitan dengan isyarat tangan. Tapi Cikgu, apakah tujuan kita belajar isyarat tangan ni sebenarnya? Okey, untuk pengetahuan Irfan dan juga murid-murid. Okey,
biasanya kenderaan yang bermotor saja mempunyai lampu isyarat sama ada untuk membelok ke kanan ataupun ke kiri. Ataupun lampu brek di mana mereka akan bila lampu brek tu nyala bermakna kenderaan tersebut memperlahankan kenderaan ataupun berhenti. Itu untuk kenderaan bermotor. Tetapi bila kata penunggang basikal, pada basikal tersebut tidak mempunyai orang kata isyarat signal untuk membelok ke kanan ataupun ke kiri. Dan ataupun tiada juga lampu brek. Ya, betul. Jadi sebab itulah kita sebagai pengguna jalan raya perlu mengetahui isyarat-isyarat yang perlu dilakukan oleh seseorang penunggang basikal. Bukan hanya penunggang saja yang perlu tahu. Kita sebagai pengguna jalan raya yang lain, kita ni pemandu kereta contohnya, kita pun perlu mengetahui isyarat-isyarat ini supaya bila kita nampak pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh penunggang-penunggang basikal, bermakna kita lebih peka dan kita tahu ke mana arah tuju penunggang basikal tersebut. Bertoleransi di atas jalan raya, kan cikgu? Jadi ada beberapa orang kata pergerakan, ada 7 pergerakan yang perlu seseorang penunggang basikal ketahui. Baik. Yang pertama, apakah isyarat-isyaratnya? Iaitu membelok ke kanan ataupun nak membelok ke kiri. Apa isyarat dia, cikgu? Okey, apabila kita sampai di persimpangan, kita nak membelok sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, kalau ke kanan, apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan tangan kanan kita. Tangan kanan. Okey, kita angkat. Okey, dan maka juga kami bukan bukan. Kita angkat dan kita gerakkan. Okey. Itu adalah tujuan untuk kita memberi isyarat kepada pengguna jalan raya yang lain bahawa kita nak bergerak ke kanan, membelok ke kanan. Okey, kalau ke kiri pula, cikgu? Kalau ke kiri, untuk yang kedua adalah ke kiri. Sama juga kita gunakan tangan kiri kita. Dan kita gerakkan sebegini. Okey, ini untuk pergerakan ke kanan dan juga ke kiri. Ke kiri, baik, cikgu. Tetapi apabila kita sampai di persimpangan, biasanya sebelum kita nak membelok ke kanan dan ke kiri, kita nak berhenti dulu untuk memastikan keadaan jalan raya selamat untuk kita membelok ke kanan ke kiri. Jadi kita kena buat orang kata isyarat untuk berhenti. Macam mana pula tu, cikgu? Isyarat untuk berhenti adalah isyarat berhenti ni kita angkat saja tangan kita ni menandakan berhenti. Kita genggam tangan kita. Genggam tangan kita. Okey, ni jangan salah faham juga. Kita sebagai pengguna jalan raya pun perlu tahu, bukan hanya penunggang. Betul. Bermakna kalau angkat tangan ni bermakna bermakna penunggang basikal itu nak cari pasal dengan kita. Bukan. Ini bukan isyarat untuk pembukaan atau sebagainya. Berhenti untuk penunggang basikal. Kena tahu ni. Kena tahu. Okey. Manakala yang ketiga, cikgu. Yang keempat. Yang keempat dah tadi kanan kiri berhenti. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah kita nak gabungkan antara pergerakan ke kanan ataupun ke kiri dengan isyarat berhenti. Macam mana tu, cikgu? Bermakna kita nak membelok ke kanan. Tetapi pada waktu itu kita perlu berhenti dulu. Maknanya kita nak bagi isyarat yang kita nak berhenti dan terus membelok ke kanan apabila keadaan jalan raya itu selamat. Jadi kita gabungkan saja. Contohnya ke kanan dan berhenti. Okey, kita buat pergerakan macam ni. Kanan dulu. Okey, dan berhenti. Pada waktu sama, kenderaan kita ataupun basikal kita berhentikan dulu dan kenderaan belakang sudah mengetahui bahawa kita akan membelok ke kanan. Tapi cikgu, syarat dia kena buat pergerakan ke kanan dulu, bukan berhenti dulu. Bukan berhenti dulu, ke kanan dulu. Dan satu lagi, sebelum kita angkat tangan kita untuk membelok ke kanan dan ke kiri, kita perlu dulu menoleh sedikit ke bahagian mana kita nak bergerak. Betul juga, cikgu. Tiba-tiba kan kalau ada kenderaan laju ke belakang. Betul. Tangan ni pergi mana tak tahu. Jadi sekarang ni kita kena toleh dulu. Barulah kita angkat tangan dan kita gerakkan tangan kita untuk membelok ke kanan dan ke kiri. Okey. Manakala yang kelima. Yang kelima, cikgu, yang kelima sekarang adalah untuk kita perlahankan kenderaan kita. Okey, kalau berhenti macam ni. Macam ni. Kalau kita nak perlahankan. Nak perlahankan. Kadang-kadang dengan tujuan kalau kita ni orang kata bergerak berkumpulan. Kita mengayuh secara berkumpulan. Kita nak berehat sedikit, kita tak nak buat kayuhan yang orang kata yang laju. Kita nak perlahankan dan kita nak memberitahu kepada rakan kita di belakang yang kita nak slowkan kita punya kayuhan, di mana pergerakan untuk memperlahankan kita punya basikal adalah macam ni di bahagian bawah. Okey. Maksud dia saya nak perlahan sikit. Slow steady. Lebih kurang macam itulah. Okey. Manakala seterusnya pergerakan nombor 6. Kita nak
membenarkan rakan kita memintas kita, memotong kita. Biarkan dia potong kita sebab kita mungkin nak perlahan mungkin nak perlahan, kita nak bagi peluang laluan. kepada rakan kita untuk mengetuai kita punya kayuhan. Okey. Kita gerakkan dengan pergilah ke depan. Okey. Bermakna tangan kanan ke kiri cikgu? Boleh kanan. Kalau kita nak suruh dia memotong kita pada sebelah kanan, kita bagi arahan pada kanan. Okey, Tetapi kalau ada ruang di sebelah kiri, kita nak bagi rakan-rakan kita memotong, bermakna kita guna tangan sebelah kiri kita. Okey, pergilah. Ibarat macam itulah. Okey, dan pergerakan yang terakhir, isyarat yang terakhir adalah yang ketujuh cikgu. Yang ketujuh iaitu kita nak rakan kita ni, walaupun kita slow ataupun laju, kita nak mereka tetap mengikut kita di belakang, di bahagian belakang. Bersama-sama juga. Bersama di belakang. Jangan memotong. Kita tak benarkan mereka memotong. Kita nak duduk depan. Tapi kita nak bagi mereka masih di belakang kita. Iaitu kita genggamkan tangan kita. Okey, kita ke belakang. Ke belakang. Jangan pergi mana-mana. Ya, Duduk kat belakang je. Okey, steady kat belakang. Okey. Ikut kepada kayuhan yang sebenar. Okey, jadi itu antaralah 7 isyarat yang perlu diketahui bukan saja kepada murid-murid yang menunggang basikal tetapi kepada semua pengguna jalan raya. Baik, cikgu. Okey, itu kita dah memahami ketujuh isyarat tangan sekarang ni. Kita nak bawakan demonstrasi yang akan dilakukan oleh 2 murid cikgu. Betul? Betul. Kita nak bawakan saudara Amin dan juga Rafiq. Ya, selamat datang kembali bersama kami. Wah, nak pergi mana ni? Nak pergi Genting tadi. Kita ajar. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana mereka menunjukkan demonstrasi untuk melakukan ketujuh isyarat tangan tadi. Okey, pertama sekali pakai dulu topi keledar. Silakan. Aspek keselamatan kena jaga, ingat. Okey, ada satu lagi aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan sebelum. Okey, apabila kita membuat pergerakan ke kanan ke kiri, sudah pastinya kita hanya menggunakan sebelah saja tangan kita untuk memegang handle basikal tersebut. Jangan kita angkat dua-dua tangan. Kita pakai tu, kita kena seimbangkan diri kita. Sebab tu sebelum membuat kayuhan, adik-adik perlulah mahir dulu menyeimbangkan diri adik-adik pada kedudukan basikal tersebut. Kadang-kadang murid-murid di luar bila pegang satu boleh terjatuh atau apa-apa. Jadi kita kena pastikan dulu kita belajar dulu, kita orang kata mahirkan diri dulu memegang handle basikal dengan menggunakan sebelah tangan. Barulah kita boleh membuat pergerakan-pergerakan mengikut yang kita pelajari tadi. Baik, cikgu. Okey, dah pakai topi keledar? Selesai? Okey, selesai. Baik, kita akan mulakan demonstrasi bagi isyarat tangan yang pertama. Okey. Ya, macam mana? Okey. Cikgu bagi arahan. Okey, iaitu yang pertama, apabila kamu nak membelok ke kanan ataupun ke kiri. Okey, sekarang kita buat ke kanan dulu. Silakan, ke kanan. Okey. Mata tengok depan jangan tengok mata kata. Okey. Seimbangkan badan. Baik. Okey, yang kedua adalah membelok ke kiri. Sama nampak juga. Tak? Tangan yang belah kanan tu dia pegang handle, tangan kiri pula yang bergerak. Seterusnya apabila kamu nak berhenti. Okey, macam mana nak berhenti? Macam mana nak berhenti? Itu. Okey, genggam sekuat-kuatnya. Okey, lagi nak gabungkan antara pergerakan berhenti dan juga membelok ke kanan. Cuba kita buat yang ke kanan dan juga berhenti. Okey. Okey, kita buat dulu. Okey, dan berhenti. Dua kalilah cikgu. Betul, 2 kali dah. Cukup dah. Okey, manakala perlahan. Nak perlahankan basikal kita. Macam mana? Di bahagian menekan ke bahagian bawah. Okey, seterusnya nak membenarkan rakan lain memotong pada barisan kayuhan tersebut. Pergilah ke depan. Dulu. Okey, dan tapi cikgu, saya tak nak kawan saya bergerak ke depan. Jadi awak kat belakang Awak kat belakang. Macam mana nak tunjukkan isyarat? Okey, genggamkan tangan ke belakang. Okey, baik-baik saya kat belakang jangan marah awak. Okey. Itulah 7 isyarat yang perlu diketahui. Baik, terima kasih cikgu. Okey, kita nak dapatkan sedikit sahaja rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Saira. Silakan. Okey, dalam unit kadet JPJ, pendedahan-pendedahan inilah kita berikan kepada adik-adik kadet kita di sekolah supaya mereka boleh menggunakan kemahiran yang mereka pelajari ni dalam kehidupan mereka. Betul. Dan juga mungkin mereka bukan penunggang basikal pada hari ini, tetapi mereka boleh mendedahkan ilmu-ilmu ini kepada ahli keluarga mereka dan juga rakan-rakan mereka. Sebab itulah kemahiran-kemahiran dan juga ilmu-ilmu yang dipelajari dalam unit kadet JPJ ini sangat bermanfaat untuk
kehidupan seharian mereka. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Saira binti Ramli dari SMK Pasir Gudang, Jalan Bandar, Pasir Gudang, Johor. Dan bersama kami hari ini berkongsi kepada kita tentang keselamatan jalan raya. Bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada kenderaan yang kita guna pakai. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Jom pergi genting. Jom pergi genting. Sekarang. Bawa basikal keluar. Jom, abang tunggu kat sana. Didik TV KPM